Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Ustazah ke udara lagi bersama anak-anak pelajar untuk mengajar tasawuf Islam tingkatan 4, pelajaran ke-9 dan ke-10 yang bertajuk Asas Sistem Sosial Islam dan Sistem Kekeluargaan Menurut Islam. Jom anak-anak pelajar kita belajar tasawuf Islam pelajaran ke-9, Asas Sistem Sosial Islam. Di dalam tajuk ini terdapat 5 standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan konsep sistem sosial Islam. Yang kedua, menerangkan adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam. Yang ketiga, menghurai dan mengaplikasi hak asasi manusia sebagai adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam. Keempat, menilai keistimewaan sistem sosial Islam dan kepentingan melaksanakannya dalam kehidupan. Kelima, mencadangkan tindakan yang sesuai dilaksanakan bagi merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. 3.11 Konsep Sistem Sosial Islam. Anak-anak pelajar yang disayangi, tahukah kamu apa maksud sistem sosial Islam? Sistem sosial Islam ialah sistem yang mengawal dan memberi panduan berkaitan cara manusia berhubung antara satu sama lain. Terdapat 4 sumber utama sistem sosial Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma' dan yang keempat Al-Qiyas. Mari kita lihat huraian sumber utama sistem sosial Islam. Al-Quran. Anak-anak pelajar, apakah maksud Al-Quran? Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dan disampaikan kepada umat Islam. Yang kedua, As-Sunnah ialah segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal atau akhlak. Yang ketiga, Al-Ijma' iaitu kesepakatan para ulama mengenai sesuatu hukum syarak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Al-Qiyas iaitu menyamakan sesuatu hukum yang tiada nasnya dengan sesuatu hukum yang ada nasnya disebabkan adanya persamaan illah hukum. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain.
Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. 3.12. Adab dan etika berdasarkan sistem sosial Islam. Adab dan etika. Yang pertama, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, berhubungan atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum berbanding kepentingan individu. Keempat, mengamalkan akhlak mulia pada setiap masa. Kelima, menghormati kepelbagaian budaya dan adab besar. Glosari. Adab. Apakah yang dimaksudkan dengan adab? Adab ialah tingkah laku sopan, berbudi bahasa, pekerti yang halus dan mulia. Etika. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. 3.13 Hak Asasi Manusia. Pelajar-pelajar yang disayangi, tahukah kamu bahawa Islam amat mementingkan aspek hak asasi manusia? Hak asasi manusia ialah hak-hak asas yang diperlukan oleh setiap manusia untuk menjalani kehidupan dengan sejahtera. Terdapat 6 hak asasi manusia. Yang pertama, kebebasan beragama. Kedua, kebebasan bersuara. Ketiga, perlindungan nyawa. Keempat, kehormatan diri. Kelima, pemilikan harta. Keenam, keamanan dan keselamatan. Huraian hak asasi manusia. Yang pertama, kebebasan beragama. Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama? Kebebasan beragama ialah Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganuti agama Islam. Penganutan agama Islam adalah berdasarkan kerelaan hati setiap individu tersebut. Islam memberi kebebasan kepada penganut agama lain untuk mengamalkan agama mereka. Kedua, kebebasan bersuara. Islam menjamin kebebasan bersuara bagi mengemukakan pendapat masing-masing. Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat seperti menyebarkan fitnah dan mengadu domba. Ketiga, perlindungan nyawa. Islam telah meletakkan nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Pelaksanaan undang-undang Islam bertujuan menegakkan keadilan dan melindungi nyawa manusia. Keempat, kehormatan diri. Islam mewajibkan manusia memelihara kehormatan diri agar tidak dipandang hina oleh orang lain. Masyarakat Islam perlu menghindar perbuatan yang boleh mencemarkan maruah diri seperti zina, pergaulan bebas dan sebagainya. Kelima, pemilikan harta. Islam menganjurkan agar manusia
berusaha meningkatkan taraf hidup dan mencari rezeki yang halal. Harta yang diperoleh hendaklah digunakan untuk menyara keperluan hidup seharian dan membantu golongan yang memerlukan. Keenam, keamanan dan keselamatan. Islam menjamin keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Keselamatan dan kebebasan golongan bukan Islam turut terjamin jika mereka tinggal dalam negara Islam. 3.14 Keistimewaan sistem sosial Islam. Terdapat 4 keistimewaan sistem sosial Islam. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, menjaga hak asasi manusia. Yang ketiga, menjadikan keluarga sebagai asas masyarakat sejahtera. Keempat, membangunkan modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Huraian keistimewaan sistem sosial Islam. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu menjalinkan perhubungan dan pergaulan antara manusia berteraskan panduan wahyu dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembentukan dan pentadbiran masyarakat bersumberkan kepada prinsip akidah, syariah dan akhlak bermatlamat untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup di dunia dan akhirat. Kedua, menjaga hak asasi manusia, iaitu menjamin hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, persamaan darjat, hak untuk mendapat keadilan, pemilikan harta dan kebebasan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Di samping merealisasikan keadilan sosial kepada seluruh ahli masyarakat berteraskan kepada prinsip keadilan dalam Islam. Seterusnya, menyemai sikap saling memahami antara ahli masyarakat. Ketiga, menjadikan keluarga sebagai asas masyarakat sejahtera dengan mewujudkan individu yang berkualiti, berperilaku mulia dan berakhlak terpuji melalui pendidikan dan asuhan dalam keluarga. Melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa, yang sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Keharmonian institusi kekeluargaan merupakan asas kepada kesejahteraan masyarakat dan negara. Keempat, membangunkan modal insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Dengan mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan dan memberikan peluang untuk mendapatkan pendidikan kepada seluruh ahli masyarakat. Menitikberatkan pemupukan akhlak mulia yang dapat melahirkan perpaduan kasih sayang dan perasaan hormat menghormati dalam masyarakat. Seterusnya, melahirkan individu yang terdidik dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagai modal insan yang dapat menjalankan amanah
untuk membangunkan negara kita pada masa akan datang. Kepentingan sistem sosial Islam. Dari aspek agama, melahirkan masyarakat yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Kedua, dari aspek politik, menjamin kestabilan politik, memastikan pemerintahan dilaksanakan dengan adil dan amanah. Ketiga, ekonomi, iaitu dengan menegakkan keadilan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan kepada sistem jual beli dan mengharamkan riba. Memberikan kebebasan kepada semua pihak yang berusaha mencari harta dan memiliki kekayaan secara halal. Keempat, pendidikan. Membangunkan sistem pendidikan holistik yang meliputi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kelima, perpaduan. Mewujudkan masyarakat yang saling hormat menghormati antara satu sama lain. 3.15. Merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan. Antara tindakan yang sesuai bagi merealisasikan sistem sosial Islam dalam kehidupan ialah yang pertama, gotong royong. Persekitaran kawasan perumahan. Seterusnya, memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Di samping mewujudkan suasana saling membantu untuk kebaikan bersama. Aktiviti yang kedua ialah sukaneka. Aktiviti ini dapat memupuk perpaduan dalam masyarakat, mewujudkan semangat bekerjasama dalam kumpulan. Seterusnya, dapat menjalinkan perasaan muhibbah antara peserta yang terlibat. Yang ketiga, program remote atau rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Program ini dapat menjalinkan hubungan baik antara murid daripada pelbagai kaum. Seterusnya, dapat mewujudkan persefahaman antara murid berbilang bangsa dan agama. Melahirkan perasaan saling menghormati perbezaan dan menghargai antara satu sama lain. Anak-anak pelajar daripada tajuk ini dapat Ustazah simpulkan kepada 3 perkara penting. Yang pertama, Islam telah menggariskan peraturan yang tertentu dari segi sistem perhubungan sosial antara sesama manusia. Kedua, institusi kekeluargaan dan kejiranan merupakan aspek penting dalam sistem sosial Islam. Ketiga, penghayatan terhadap peraturan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dapat mewujudkan keharmonian dalam kehidupan manusia. Di sini Ustazah sertakan latihan. Isi tempat kosong berpandukan jawapan yang diberikan di bawah. Pertama, kesepakatan para ulama mengenai sesuatu hukum syarak berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawapannya ialah
al-ijma'. Kedua, segala perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal atau akhlak. Jawapannya ialah as-sunnah. Ketiga, menyamakan sesuatu hukum yang tiada nasnya dengan sesuatu hukum yang ada nasnya disebabkan ada persamaan illah hukum. Jawapannya al-qiyas. Keempat, kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan dan disampaikan kepada umat manusia. Jawapannya ialah Al-Quran. Jom anak-anak pelajar yang disayangi, kita sambung pelajaran ke-10 bertajuk Sistem Kekeluargaan Menurut Islam. Terdapat 4 standard pembelajaran. Yang pertama, menyatakan konsep kekeluargaan Islam. Kedua, menjelaskan peranan ahli keluarga dalam sistem kekeluargaan Islam. Ketiga, menilai kepentingan membina keluarga berasaskan tuntutan syarak. Keempat, mencadangkan tindakan yang sesuai dilakukan untuk membina keluarga berasaskan tuntutan syarak. 3.21 Konsep kekeluargaan Islam. Anak-anak pelajar yang disayangi, apa itu keluarga? Keluarga ialah unit sosial yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat. Siapakah keluarga asas? Keluarga asas terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Ciri-ciri kekeluargaan Islam. Anak-anak pelajar, bagaimana ciri-ciri ini hendak dibina? Ya, yang pertama, ciri ini dibina berdasarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dengan sentiasa mengamalkan akhlak mulia dan contoh teladan yang baik. Ketiga, melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Keempat, sentiasa berkomunikasi secara positif. Kelima, sentiasa memberi sokongan antara satu sama lain. Informasi rukun nikah. Anak-anak pelajar sekalian, tahukah kamu rukun nikah? Terdapat 5 rukun nikah. Yang pertama, mesti ada suami. Yang kedua, isteri. Yang ketiga, 2 orang saksi. Yang keempat, wali. Dan yang kelima, akad iaitu ijab dan kabul.
Matlamat institusi kekeluargaan Islam. Terdapat 7 matlamat institusi kekeluargaan Islam. Yang pertama, melahirkan generasi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, membentuk kesempurnaan akhlak mulia. Ketiga, memastikan kelangsungan zuriat manusia melalui ikatan pernikahan yang sah. Keempat, dapat melaksanakan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Kelima, menjamin keutuhan sosial dan ekonomi. Keenam, melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah. Ketujuh, menjaga kehormatan manusia. 3.22 Peranan ahli keluarga. Peranan suami. Yang pertama, sebagai pemimpin kepada keluarga. Yang kedua, memastikan setiap ahli keluarga mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menyediakan keperluan asas kepada keluarga seperti makanan, minuman dan tempat tinggal. Keempat, melindungi ahli keluarga. Kelima, memberi pendidikan. Peranan isteri. Yang pertama, taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, menjaga rahsia rumah tangga. Ketiga, mengurus hal ehwal rumah tangga seperti menjaga harta suami dengan baik. Keempat, membantu suami dalam mendidik anak-anak. Peranan anak. Yang pertama, mematuhi ajaran agama. Yang kedua, menjauhi perbuatan mungkar. Yang ketiga, mematuhi nasihat dari ibu bapa. Yang keempat, berbakti kepada ibu bapa. Yang kelima, menjaga maruah ibu bapa dan keluarga. Peranan bersama suami dan isteri. Yang pertama, memelihara dan mendidik anak dengan baik. Yang kedua, menghubungkan silaturahim antara kedua-dua belah keluarga, iaitu keluarga sebelah suami dan keluarga sebelah isteri. Yang ketiga, menunaikan hak kepada pasangan. Yang keempat, memberikan layanan mesra dan menghormati antara satu sama lain. Yang kelima, menasihati kebaikan. Yang keenam, memelihara kehormatan diri dan maruah. Yang ketujuh, membantu melengkapkan antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud lelaki iaitu suami itu pemimpin bagi perempuan iaitu isteri, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka iaitu lelaki atas sebahagian yang lain iaitu perempuan, dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah daripada hartanya. Surah An-Nisa ayat 34. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Artinya, sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu terhadap keluargamu dan aku adalah terbaik daripada kamu terhadap keluargaku. 3.23 Kepentingan pembinaan keluarga. Yang pertama, memenuhi naluri semula jadi manusia
untuk hidup berpasangan berdasarkan lunas syarak. Yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memelihara diri daripada maksiat dan penyakit. Yang keempat, membina ahli keluarga yang terdidik dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, membentuk masyarakat yang bertamadun berteraskan syariat Islam. Yang keenam, memastikan kelangsungan zuriat manusia melalui pernikahan yang sah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan sama ada daripada yang ditumbuhkan oleh bumi atau daripada diri mereka ataupun daripada apa yang mereka tidak mengetahuinya. Surah Yasin ayat 36. 3 pelajaran. 3.24 Pembinaan keluarga Islam. Anak-anak pelajar yang disaingi di antara tindakan yang sesuai bagi merealisasikan pembinaan keluarga dalam Islam. Yang pertama, kita boleh mengadakan solat berjemaah. Kedua, kita boleh makan bersama. Ketiga, beriadah dan berekreasi bersama-sama. Keempat, meraihkan kejayaan. Contoh, kejayaan anak-anak dalam pelajaran. Huraian pembinaan keluarga Islam. Pertama, solat berjemaah dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui solat berjemaah, ahli keluarga juga dapat berdoa bersama-sama, bersalaman dan bermaafan. Kedua, makan bersama. Menikmati hidangan bersama-sama antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang dikurniakan. Waktu makan antara waktu yang paling sesuai untuk berkumpul dan berbual santai. Ketiga, beriadah dan berekreasi. Aktiviti ini dapat meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama keluarga. Ahli keluarga perlu sihat tubuh badan dan fikiran bagi menjayakan segala aktiviti dalam kehidupan seharian. Keempat, meraihkan kejayaan seperti majlis convocation. Dapat mengeratkan hubungan dan kasih sayang antara ahli keluarga. Membantu meningkatkan kepekaan dan kemampuan sosial ibu bapa dan anak. Rumusan, kita hendaklah memahami konsep kekeluargaan Islam, ciri-ciri kekeluargaan Islam, matlamat institusi kekeluargaan Islam dan peranan ahli keluarga serta kepentingan pembinaan keluarga supaya dapat melahirkan sebuah keluarga yang mawaddah di dunia dan akhirat. Sertakan latihan, isi tempat kosong berpandukan pilihan jawapan yang diberikan di bawah. Pertama, jawapannya ialah keluarga ialah unit sosial yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat. Kedua, antara ciri-ciri kekeluargaan Islam ialah dibina berdasarkan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memastikan kelangsungan zuriat manusia melalui ikatan pernikahan yang sah, ialah antara matlamat institusi kekeluargaan yang sah. Keempat, suami berperanan sebagai pemimpin keluarga. Anak-anak pelajar sekalian, harapan Ustazah semoga anak-anak pelajar semua tidak lupa mengulang kaji pelajaran di rumah. Banyaklah membaca kerana dengan membaca kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan insya-Allah kita akan menjadi anak-anak yang berjaya di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.